A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meneruskan lagi pada hari kedua di dalam bulan Syawal ini, iaitulah pada hari ini kalau tak salah kepada perkiraan saya merupakan hari yang kelima kita berada di dalam bulan Syawal. Hari kelima kita beraya, tetapi jangan duk pergi beraya di rumah orang ya tuan-tuan dan puan-puan. Takut kot ada polis pergi buat aras ke macam mana ke, maka menjadi kesalahan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini bersama dengan kita iaitulah yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam bin Syarif Sa'ad Al-Hafiz. Beliau merupakan individu yang telah pun terlibat selama 7 tahun ataupun pengalaman beliau selama 7 tahun dalam menguruskan Ma'had Tahfiz, dan juga individu ini merupakan individu yang menjawat jawatan selaku Bilal 1 di Masjid Alwi Kangar Perlis ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Warisan. Seterusnya individu ini juga merupakan individu yang menjawat jawatan selaku guru Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, guru Al-Quran Maibs. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz telah pun memilih untuk membaca ataupun kita mentahsinkan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 yang boleh didapati pada halaman 496 insya-Allah. Saya ulang, iaitulah pada surah Ad-Dukhan ayat pertama sehingga ayat yang ke-10 yang boleh didapati pada halaman 496. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa membuang masa saya dengan ini menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu bagi menjadi panduan dan juga kita kata pedoman kepada pendengar. Mudah-mudahan kita yang nak membuat talian selepas pada ini nanti akan mengambil bagaimanakah tentang tata cara untuk kita nak baca seperti bacaan yang berbahagia Ustaz, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafi. Jadi insya-Allah hari ini kita mulakan dengan membaca surah Ad-Dukhan ayat yang pertama hingga yang ke-10 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. سبحان الله.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 yang boleh tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian mendapatinya pada halaman 496. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi saya dengan ini menjemput dan juga mempersilakan, mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan kita membuat talian untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia Ustaz. Saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk menghubungi kita seperti biasa. Talian interaktif kita iaitulah 013-432-4423. Saya ulang, 013-432-4423. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk hari ini pesanan saya yang pertama iaitulah kepada anda yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, ataupun sesiapa sahaja yang mungkin juga kita kata dah raya ni, dia terlupa ke, dia terkalik sikit macam mana ke, jangan tuan-tuan dan puan-puan menunggu saya ataupun yang berbahagia Ustaz selesai bercakap ataupun memberikan penerangan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat talian menghubungi kami. Sebaliknya boleh menghubungi kami bila-bila masa sahaja, tetapi jangan ketika ada individu yang sedang membuat bacaan. Yang tu saja. Yang lain waktu mana-mana pun kami sedang bercakap, tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan ataupun dianjurkan untuk menghubungi. Ini bermaksud apabila kami, saya dan juga yang berbahagia Ustaz sedang bercakap ataupun memberikan penerangan adalah bertepatan dengan waktu yang tiada sebarang pemanggil. Maksudnya kita akan bercakap apabila tidak ada pemanggil, kita akan memberikan penerangan dan tips apabila tidak ada sebarang pemanggil. Tetapi sekiranya terus ada satu panggilan, maka segala penerangan dan juga tips-tips itu akan ditangguhkan, akan diberikan selepas daripada bacaan dibuat oleh pemanggil, insya-Allah. Jadi maksud dia kita nak mengutamakan panggilan daripada tuan-tuan lah, kerana talian interaktif ini merupakan talian dua hala daripada kita pentahsin di studio ataupun di set penggambaran ini, dan juga tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada yang ingin membuat talian bersama dengan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya dengan ini sekali lagi menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam bin Syarif Sa'ad Al-Hafiz untuk memberikan sedikit sebanyak tips kepada kita berkaitan dengan surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 pada muka surat 496, tentang kaifiat, tata cara, hukum tajwid, bagaimana kesalahan, kesilapan yang mungkin berlaku kepada kita, makhraj huruf dan sebagainya. Baik, jadi tanpa memasa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan juga mempersilakan yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Ustaz Syafi. Jadi insya-Allah sekiranya kalau kita tengok pada ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu. Nah, di sini susah untuk kita nak sebut disebabkan ada dua huruf yang bunyinya lebih kurang. Qu dengan ku. Satu tebal, satu lagi nipis. Jadi bila berjumpa di antara dua huruf ni, dia susah sikit untuk kita nak sebutkan makhraj dia, untuk kita nak keluarkan bunyinya. Contoh, fiha yufraqu, tertebalkan dulu, fiha yufraqu kullu. Baru bunyi kul yang nipis. Kita minta Ustaz sambungkan fiha yufraqu kullu selepas daripada ini, kerana kita mendapat pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Ini Mak Cipah ni, dari Padang Serah. Ya, Mak Cipah daripada Padang Serah. Dipersilakan Mak Cipah dengan yang berbahagia Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu panjang sikit. A'udzu billah. Dengar tadi macam tak panjang tu. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
amrin, dia punya waqaf mim tu, fiha yufraqu kullu mana kata kita waqafkan dengan sempurna, kullu kalau sebut kullu amrin, dia seolah-olah nak macam nak dengung kat situ. Okey. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Amran min 'indina inna kunna mursilin. Sama juga dengan huruf ra tu. Inna kunna mursilin. Kita waqafkan, kita sempurnakan huruf ra tu yang mati tu, mursilin. Ya. Mursilin. Inna kunna mursilin. Ya. Alhamdulillah. Rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Apa bila kita jumpa waqaf tu kan, sad lam ya tu, mana ataupun kita panggil waqaf hasan. Waqaf ni kita boleh berhenti dekat situ, boleh berhenti. Cuma lebih baik kalau kita sambung. Kalau kita cukup nafas, contoh wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kalau nafas kita sampailah. Kalau tak sampai kita boleh berhenti. Tapi afdal dia sambung. Ambil balik. Cuba kalau boleh sambung tu sambung. Okey. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb abaikumul dengan waw tu. Wa rabbu abaikumul awwalin. Ambil wa rabbu aba sekali. Ambil tangan Rabbukum. Ambil rabbukum, nama rabbukum. Okey. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya. Bal hum fi syakkin yal'abun. Syak, dia huruf kaf. Bal hum, kalau baca syak tu jadi huruf apa tadi tak jelas sangat. Tapi dia huruf kaf. Bal hum fi syakkin yal'abun. Okey. Syak kaf. Syak. Kalau kita nak eja Melayu ni SYAK Ustaz no? Syak SYAK. Syak. Tu. Okey. Syakin. Okey. Ayo nak sebut ni. Balhum. Cuba. Ya. Balhum fi syakkin yal'abun. Tu dia jadi macam huruf hamzah. Syakin. Dia huruf kaf. Syak. Ya, syakin. Kalau syakin tu macam huruf hamzah. Mana tu? Syakin. Gitu. Okey, sekali lagi. Balhum fi Syakin. Ya. Ya. Syak. Bal hum fi syakkin yal'abun. Ya. Ayuh semua. Ya. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhan
Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mak Cipah pemanggil kita yang pertama untuk sesi hari ini daripada Padang Sera, insya-Allah. Baik Ustaz, kita sambung sedikit berkaitan dengan penerangan yafraqu kullu sebentar tadi. Baik. Ya, macam kita sebut tadi, bila dua huruf yang sebutannya hampir sama dengan bunyi dia, ku dengan ku. Jadi macam mana kita nak balancekan dia? Okey, kita kena tahu huruf qaf ni sebutan dia kita kena tebal. Kita mesti kena tebal dulu baru kita nipih. Yufraqu kul, yufraqu kul. Kalau kita baca contoh yufraqu kul, dia jadi sama saja. Dia jadi salah sebab huruf tu kita dah tukar daripada huruf qaf kepada huruf kaf. Okey. Jadi dalam bab, dan satu lagi macam tadi pemanggil kita tadi tentang balhum fi syakkin. Kadang-kadang orang disebut balhum fi syakkin, dia jadi macam huruf hamzah, sedangkan di situ huruf kaf. Balhum fi syakkin. Kalau kita tak berhati-hati mungkin kita akan sebut syakkin mungkin. Okey, jadi kita kena berhati-hati yang hak lain-lain tu insya-Allah macam biasa hukum ikhfa, hukum wajib al-gunnah dan sebagainya. Jadi insya-Allah. Okey, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz di atas penerangan yang telah pun diberikan sebentar tadi berkaitan dengan perhatian yang perlu diberikan penekanan kepada huruf tebal dan juga nipis yang dia dekat-dekat di antara qaf dan juga kaf selepas tu sana. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat talian kepada kita. Alhamdulillah kita telah pun mendapat satu pemanggil sekarang Ustaz. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Puan Zahariah daripada Kanang. Puan Zahariah daripada Kanang. Baik, Puan Zahariah dah bersedia dengan bacaan? Ya. Okey, jemput Puan Zahariah bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ya. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Masya-Allah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilin. Mursilin. Situ wajan tak jelas sikit tadi. Sekali lagi, inna kunna mur. Mur tu tadi dia macam kurang jelas sikit. Ya. Ya. Inna kunna mursilin. Ya, masya-Allah. Dengar. Ya, alhamdulillah. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. Hello? Ya, masya-Allah. Tak dengar suara Kak tak? Tak dengar. Dengar suara saya? Dengar. Teruskan Puan, teruskan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ya. Rabbukum wa rabbu abaikum
الأولين Ya. بل هم في شك يلعبون Syaki. Sekali lagi. Balhum. بل هم في شك يلعبون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين Masya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, terima kasih Puan Zaharia. Seperti Terima biasalah. kasih, Ustaz. Ya, seperti Tak dengar jelas lah biasa. suara Ustaz. Ya, tak jelas Tak dengar. Oh, tak Tak dengar. apa Ustaz dah. Terima kasih esok pula. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Puan Zahariah sebentar tadi yang membuat talian kepada kita daripada Kangar. Baik, Ustaz mungkin ada nak komen sikit dekat Puan Zahariah tadi, walaupun tak apa, tidak mengapa Puan Zahariah dah letak, tapi kita mungkin boleh mengambil manfaat kepada penonton yang lain insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Ya, sebenarnya tak ada apa sangat yang saya nak komen tentang Puan Zahariah ni. Kita Ya. pun dah sedia maklum Puan Zahariah ni memang seorang pembaca, bagi saya memang seorang pembaca yang sangat baik. Ya. Bacaan dia dari segi taranumnya, dari segi suaranya Ya. dan sebutan hurufnya. Cuma biasalah kadang kita baca dalam telefon ni, dia kadang-kadang tu dia macam terputih-putih. Jadi kita tak berapa nak dengar. Yang tu je lah. Bagi saya secara keseluruhan tu kita dah maklum lah Puan Zahariah memang alhamdulillah bacaan dia memang sangat baik lah. Ya. Ya. Okey, terima kasih Ustaz di atas komentar sedikit berkaitan dengan bacaan daripada Puan Zahariah. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian di mana saja anda berada untuk membuat talian kepada kami, talian yang telah pun tertera di kaca skrin telefon ataupun tablet, komputer, laptop, apa-apa saja alat telekomunikasi yang tuan-tuan dan puan-puan sedang pergunakan untuk bersama dengan kita di atas talian, iaitu talian 0134324423. Saya ulang, 0134324423. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak bagi sedikit lagi penerangan berkaitan dengan talian interaktif kita yang seterusnya, iaitulah sekiranya tuan-tuan dan perempuan yang mungkin pertama kali berjaya menembusi talian ataupun pertama kali nak bersama dengan kita, ataupun yang dah biasa dengan kita tetapi dia excited, dia terlupa ke, supaya menjauhkan alat telekomunikasi yang kedua dan yang seterusnya, iaitulah saya minta tuan-tuan dan perempuan terus kekal bersama dengan satu telefon sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan sedang bercakap dengan yang berbahagia Ustaz, ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan sedang mempergunakannya untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang berbahagia Ustaz pentahsin kita. Sebaliknya, telefon yang kedua duduk tengok muka Ustaz, telefon yang ketiga duduk cuba nak dengar balik bila Ustaz nak jawab salam dia dan sebagainya, yang tu kita minta jauh Ustaz, kerana kita tidak mahu ada berlaku pertindihan suara, ataupun kita panggil dalam bahasa media ni delay time, masa yang dia tergendala seketika kerana dia menunggu sementara siaran itu dia nak betul-betul masuk, dia betul-betul sampai kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dah bagi salam, Ustaz dah jawab, tuan-tuan duk tunggu bila Ustaz nak jawab ni. Sebenarnya Ustaz jawab dah, tapi dia tak sampai lagi. Tetapi dalam telefon yang tuan-tuan pergunakan, dia telah pun tuan-tuan akan dengar secara terus tanpa ada sebarang delay time. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mengharapkan khususnya kepada para pemanggil kita ni dah clear dah biasanya Ustaz, sebab mereka ni adalah orang yang selalu bersama dengan kita, istiqamah bersama dengan kita. Mungkin juga kadang-kadang sahajalah ada pemanggil-pemanggil yang baru. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, penonton hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sekali lagi nak jemput yang berbahagia Ustaz, mungkin boleh bagikan teruskan lagi tips-tips kepada kita tentang mana ayat-ayat yang mungkin perlu diberikan penekanan
oleh para pembaca kita, insya-Allah. Baik, sebelum kita menerima pemanggil-pemanggil yang seterusnya, dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Terima kasih Ustaz Syafi. Sebenarnya surah Ad-Dukhan ni dia bukan satu surah yang susah lah. Susah maksud saya tu susah dari segi sebutan ataupun makhraj. Ya. Ya, dia boleh dikatakan dalam ni ayat-ayat dia agak mudah lah untuk kita sebut. Cuma kita kena, walaupun ayat dia agak mudah untuk kita sebut ataupun kita baca, tapi kita kena berhati-hati. Contohnya ayat yang ke-10. Fartaqib. Fa dengan ra. Ada orang baca fartaqib. Dia biasa aja. Fartaqib. Ba ayat tu khalqala. Fartaqib yawma ta'tis sama. Okey. Dan juga dalam bab kalau kita tengok contohnya idgham wajib al-ghunnah, mim mati bertemu dengan huruf ra. Okey, macam yang kita sedia maklum sebelum ni, saya dah pernah cerita dah sikit bab tanda-tanda dalam Al-Quran ataupun dalam bab macam mana cara untuk untuk kita baca Al-Quran tanpa kita hafal dia punya huruf-huruf dia. Okey, contohnya tak hafal surah, kita tak hafal huruf tajwid. Contohnya macam ikhfa kan banyak, ada 15. Kerana kita tak mampu nak hafal. Kan kita tak ingat nak kena hafal izhar lagi, idgham lagi, macam-macam lagi nak kena hafal. Ya. Jadi seperti mana yang saya pernah ceritakan sebelum ni, cara dia mudah. Kalau nun mati, kita kena tengok nun tu tak ada sukun. Memang kita tahu dah yang tu kita baca secara dengung. Ya. Kecuali bila dia bertemu dengan huruf lam dengan ra. Okey, contohnya kalau kita tengok pada ayat yang ke-6. Rahmatan mir rabbik. Walaupun nun tu tak ada sukun, tapi kita tak dengung juga. Sebabnya selepas tu dia bertemu dengan huruf ra. Ya. Okey, huruf ra dan juga huruf lam. Lain pada huruf lam dengan ra, bila nun tu tak ada sukun, maka mestilah kita baca dengan dengung. Okey, begitu juga dengan tanwin. Okey, tanwin ataupun kita panggil fathatin, dhammah, kasratin, dhammatin, yang kita sebut sebagai tanwin. Yang tu kalau kita tengok pada ayat yang ke-5. Kalau kita tengok amram, kalau fathatin tu dia punya secara garis dia tu dia tak sama, dia macam atas panjang, dia macam bukan panjang lah, dia macam atas tu dia lari sikit, bawah tu dia lari sikit. Ya. Dia tak selari. Kalau macam tu kita dah sedia maklum, kita mestilah baca dengan dengung. Dan kalau sekiranya kita jumpa fathatin yang sama, contohnya ayat yang ke-4. Fiha yufraqu kullu amrin. Dia punya kasratin dia tu dia sama, dia punya baris dia tu. Dia sekata saja. Kalau macam tu kita dah sedia maklum, memang kita baca secara tidak dengung. Begitu juga dengan dhammatin. Cuma dekat ayat ni kita tak ada dhammatin tersebut. Jadi kalau kata dhammatin tu, kalau kita jumpa 69 tu, ataupun dia ada 99 dengan 69. Kalau 69 tu kita sedia maklum, kita baca tak dengung. Kalau kita jumpa 99, kita kena dengung. Kecuali bila bertemu dengan dua huruf yang saya sebutkan tadi, huruf lam ataupun huruf ra.
Jadi itulah sahabat sedikit apa yang dapat saya terangkan pada kali ini insya-Allah. Jadi saya balikkan kepada pengerusi majlis. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam di atas penerangan berkaitan dengan hukum tajwid sebentar tadi kepada kita tentang tata cara mudah bagaimana kita nak baca. Kita terus kepada pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Abdul Syakur. Ya, Cik Abdul Syakur daripada Kok Diang. Ya, baik. Dipersilakan Cik Abdul Syakur dengan yang berbahagia Ustaz. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min 'indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Rahmatan. Cuma mim tu kita kena rapatkan mulut sikit lagi. Rahmatan min rabbik. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul 'alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. Ayat tu kalau sambung lagi cantik. Kalau boleh sambung lah. Kalau tak boleh sambung, okey, boleh untuk kita berhenti. Okey, cuba kalau try sambung tengok. Rabbis samawati wal ard tu sambung sampai habis. In kuntum muqinin. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. Kuntum tu dengung tak apa cukup. Sekali lagi. In kuntum muqinin. Ya, insyaAllah. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Abaikumul, sekali lagi kurang jelas tadi. Wa rabbu aba. Wa rabbu abaikumul awwalin. Ya. Bal hum fi syakkin yal'abun. Ya. فارتقب يوم تأتي السماء بدعاء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Ya, insyaAllah. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah seperti biasa Cik Abdul Syakur ni bacaan yang disampaikannya secara bertaranum, iaitu seperti qori kita lah. Okey, alhamdulillah bacaan suara pun sedap. Okey, jadi insya-Allah alhamdulillah, terima kasih bacaan yang sangat baik. Okey, terima kasih. Ya. Sama-sama.
Assalamualaikum Cik Abdul Syakur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan jutaan dan juga ribuan terima kasih kepada pemanggil kita yang ketiga, Cik Abdul Syakur daripada Kok Diang, dan juga kedua-dua pemanggil kita yang terdahulu, iaitu Mak Cik Poh daripada Padang Sera dan juga Puan Zahariah daripada Kangah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Demikian tadi ketiga-tiga bacaan daripada pemanggil kita. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus bersama dengan kita walaupun kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita maafkan saya, walaupun kita berada di dalam bulan Syawal, duduk teringat Ramadan lagi ni, pasal nak suruh telefon lagi bersama dengan kita walaupun dah keluar daripada bulan Ramadan ni. Sebelum ni kita duduk highlightkan berkaitan dengan ganjaran pahala dilipat kali ganda. Dalam bulan Syawal ni tak dilipat kali ganda ke? Allah Subhanahu Wa Taala dah lipat kali ganda dah juga tuan-tuan, sebab disebutkan setiap satu huruf itu digandakan sebanyak 10 kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi 10 kebaikan, maka dia dah memang berganda. Cuma khusus dalam bulan Ramadan ni lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala dekat kita. Jadi tuan-tuan, marilah kita bersama-sama merebut ruang dan juga peluang ini yang telah pun disediakan oleh pihak Jaib dan juga pihak Maibs, mengadakan talian interaktif perlis mengaji sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini, di mana saja anda berada. Mungkin juga yang kadang-kadang kerja tu ada yang ada shift hari, dah bagi shift hari, bagi pula shift 2 waktu, pagi dan juga petang, bagi mengurangkan konteks di antara dua hala, ataupun kita tak mau nak bagi ramai sangat. Jadi kita mungkin ada ruang dan peluang sikit walaupun kita berada di pejabat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bersuhbatul Quran, bukan saja kadang-kadang antara sifat yang baik ada kepada individu satu orang itu adalah kita kena berkawan dengan ulama. Suhbatul ulama, kawan dengan orang baik-baik ini, insya-Allah dapat yang baik-baik. Sebab tu perumpamaan Nabi bagi, siapa yang kawan dengan tukang besi, dia dapatlah bau besi, ataupun dia akan terkoyak bajunya. Jadi salahlah kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, setidak-tidaknya kita akan dapat minyak wangi. Tak dapat minyak wangi pun bau yang wangi kita akan dapat. Tetapi tuan-tuan, kita bukan nak suruh kawan dengan tuan minyak wangi, kita bukan nak suruh kawan dengan orang yang tukang besi, tetapi kita nak suruh kita ni setidak-tidaknya dalam satu hari kita berkawan dengan Al-Quran, kita berkawan dengan satu kita kata kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjadi pendamping kita di alam barzakh kelak, pendamping kita punya syafaat kita, kerana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada pembacanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirin-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, begitulah teman karib yang sebenarnya. Dia bukan sahaja bersama dengan kita ketika mana kita senang, ketika mana kita seronok, tapi bila kita susah dia tak main tolong kita. Tetapi Al-Quran ini, apabila kita bersama dengan dia di dunia ini, maka dia di hari akhirat kelak, apabila berada di alam barzah, dia akan menjadi penolong kita, Ustaz. Dia akan bersama dengan kita, mudah-mudahan. Walaupun yang kita baca ni, saya rasa range seorang dalam 5 minit. Dan kalau salah sikit, ustaz mungkin tegur banyak saja, nak berkena dia ke, nak ulang sikit mungkin ke 8 minit. Tetapi tak lama tuan-tuan, dalam sehari. Tetapi kita mudah-mudahan akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti, bahawasanya kita juga adalah orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton, hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti yang pesanan saya yang pertama sebentar tadi pada awal-awal rancangan kita, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat talian interaktif kepada kita, janganlah tuan-tuan dan puan-puan menangguhkan talian. Tengok ustaz duk cakap elok ya, tengok yang berbahagia ustaz duk bagi penerangan elok, jangan duk call lagi, jangan duk potong, biar dia cakap terus. Sebenarnya kami bercakap ini kerana tiada sebarang pemanggil, dan sekiranya terdapat panggilan, maka panggilan anda
akan kami utamakan kerana talian interaktif ini merupakan talian dua hala di antara pentahsin kami yang berada di set ataupun di studio ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah yang berada di mana sahaja anda berada yang mungkin nak membuat bacaan kepada yang berbahagia Ustaz, insya-Allah. Saya ulang bacaan kita pada hari ini, iaitulah yang telah pun dipilih oleh yang berbahagia Ustaz daripada surah Ad-Dukhan, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 yang boleh didapati pada halaman 496. Saya mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat talian kepada kita. Talian telah pun tertera di sebelah kanan saya ini, iaitu 013 432 4423, yang telah pun tertera di sebelah kiri kaca skrin telefon tuan-tuan ataupun apa saja alat telekomunikasi yang tuan-tuan dan puan-puan pergunakan untuk bersama dengan kita sekarang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sementara kita menunggu pemanggil yang keempat ataupun yang seterusnya selepas daripada ini, yang masih lagi kita berbaki kurang lebih sebanyak 15 minit ataupun 14 minit lagi. Sementara kita nak menunggu, kita minta mungkin Ustaz boleh bagi sedikit lagi apa-apa hukum tajwid yang boleh kita pelajari, apa-apa saja yang mungkin tidak terdapat dalam surah Ad-Dukhan pun, kesalahan-kesalahan biasa yang mungkin individu-individu pemanggil ataupun bukan yang pemanggil, pembaca-pembaca anak murid Ustaz selalu dia ada problem dekat sini, terutamanya kita mungkin orang Melayu yang ada tawallud dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit sebanyak tips kepada kita, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syafi. Seperti yang kita sedia maklum, alhamdulillah, kalau kita tengok pada surah Ad-Dukhan ini, ayat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ni, dia seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ni, memang ayat-ayat tersebut adalah kita boleh dikatakan ayat-ayat yang mudah untuk kita sebut. Itu. Jadi tak ada orang kata complicated sangat untuk kita nak sebut. Cuma ada dalam beberapa tempat, contohnya yang saya sebut tadi, yufraqu kul, yang tu kebanyakan orang dia akan samakan. Mungkin dia akan sebut yufraqu kul, dia akan sebut huruf kaf juga. Dekat-dekat lah. Ya, sebab huruf dia sama. Ya. Ataupun satu lagi huruf, iaitu huruf ain. Ain ni memang kita kena jaga sungguh. Sebabnya ada setengah orang dia tak boleh beza di antara a dengan a. Kadang bila kita sebut a, dia sebut a. Bila kita sebut a, dia sebut a. Alamin. Alamin. Kita sebut alamin. Bila kita sebut a, dia kan baru jadi alamin, betul? Dia lagu tu, dia terbalik. Dia a dengan a tu dia confuse lagi. Okey, yang tu di antara salah satu huruf yang kita kena jaga, huruf ain, ataupun huruf ghain. Ghain di antara huruf-huruf yang susah. Huruf ghain. Baik. Ya. Ustaz, kita sambung huruf ghain selepas daripada ini kerana kita ada pemanggil, insya-Allah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Puan Nora. Puan Nora daripada Ya, Pasir Gudang. Baik, dipersilakan Puan Nora dengan yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam puan ya. Saya Ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ya. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin barakah. Puan Nora minta Puan Nora dekatkan sedikit dengan telefon kerana bacaan Puan Nora terputus. Terputus-putus. Macam tu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, baik Ya. Puan Nora. Alhamdulillah. Okey. Inna kunna munzirin. Ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu, kena tebal dulu. Fiha yufraqu kull, baru kita nipihkan. Fiha yufraqu kullu
Am tu satu lagi kita kena jelaskan dia punya mim tersebut. Kalau kita sebut amrin, itu seolah-olah macam kita nak dengung dekat situ. Okey, cuba sekali lagi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, masya-Allah. Okey. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Inna kunna Okey. Huruf ra. Satu lagi huruf yang agak susah jugalah. Bila dia waqaf, macam mana cara kita nak sebut huruf ra tersebut? Kalau setengah kita baca mursilin, ada yang baca macam tu, mursilin. Tapi dia mati kan? Mursilin. Okey, sekali lagi cuba. Inna kunna mursilin. Ya. Rahmatan min rabbik. Ya. Innahu huwas sami'ul alim. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Okey, satu lagi huruf dad. Okey, yang mana huruf ni kita kena baca tebal kan? Rabbis samawati wal ardi. Huruf tu kena tebal. Rabbis samawati wal ardi wa ma. Okey. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. Ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Wa yumit. Angin dia mahmus. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Dia kena keluar angin gitu. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ya. Bal hum fi syakkin yal'abun. Ya. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin. Sekali lagi fa dengan ra. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin. Ya, masya-Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemanggil kita sebentar tadi, pemanggil yang keempat, Puan Nora daripada Pasir Gudang. Kita dah 2 kali bersama dengan Puan Nora sepanjang buka talian yang baru ini selepas daripada kita cuti seketika bagi menyambut Syawal selama 3 hari. Kemarin kita mula, Puan Nora adalah individu yang pertama membuat panggilan kepada Ustazku Abdullah, dan hari ini Puan Nora juga turut bersama dengan kita walaupun jauh di hujung Semenanjung sana, tetapi Puan Nora adalah individu yang senantiasa istiqamah bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nora, dan tidak dilupakan juga kepada pemanggil-pemanggil yang lain dan juga penonton-penonton yang turut beristiqamah walaupun tak telefon, tetapi dia sentiasa tengok, dia sentiasa berani untuk bersama. Dia tak jemu-jemu, dia cuma tak berapa nak berani call ya. Dia kata saya call tak mau. Tapi kalau nak suruh tengok, alhamdulillah kita mau, tak tengok-tengok. Tak apa. Kita perlukan juga individu-individu untuk mempelajari hukum-hukum tajwid, hukum hakam Al-Quran ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz, insya-Allah. Kita sambung sedikit lagi Ustaz berkaitan dengan huruf ghin sebentar tadi, yang tadi kita ada terang berkaitan dengan huruf ain, dan seterusnya Ustaz nak terang sikit huruf ghin, dan mungkin Ustaz boleh buat kesimpulan kerana kita dah pun berada di hujung siaran. Kalau ada satu pemanggil lagi, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, kita minta Ustaz terus membuat kesimpulan. Ya, Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam kita sebut tadi, di antara huruf-huruf yang susah untuk kita sebut
Di antaranya dan salah satu huruf lagi huruf ghain. Huruf ghain ni kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, ghairil mag. Okey, ada saya biasa dengar orang baca jadi imam baca ghairil maqdu. Itu memang salah besar tu. Sebab dia tukar ke huruf ghain tu pada huruf qaf. Maqdu. Jadi maqdu bila sebut mag dia tak boleh nak sebut. Wallahu a'lam, mungkin sebab lidah dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita ni orang Melayu, terutamanya orang Melayu ni. Orang Melayu ni satu kelebihan yang Allah Taala bagi, lidah kita ni lidah universal. Ya, maksud kata orang Melayu ni kalau dia belajar cakap Cina, dia boleh cakap lebih pada Cina cakap. Dia boleh pelik lebih pada Cina lagi. Kalau kata dia belajar cakap bahasa India, dia boleh cakap lebih kalah pada India. Dia punya lenggok dia punya. Kalau dia belajar orang putih, contoh dia duduk di London mana, dia boleh speaking macam mana orang putih speaking tu, dia hebat lagi. Macam tu. Itu kelebihan lidah orang Melayu. Sebab tu orang Melayu ni bila dia baca Quran, bila dia belajar, dia boleh baca Quran tu lebih daripada orang Arab baca. Macam itulah. Orang Arab yang tak apa nak mengaji lah. Macam imam-imam besar tu, masya-Allah lah, kita dah maklum lah kan. Tapi kalau kata, sebab tu kalau orang-orang Arab pun, kalau kata dengar orang Malaysia ni, mereka respect orang Malaysia. Satunya orang-orang Melayu lah. Sebabnya dia kata orang Melayu ni memang hebat. Kita ni hampa ni sebagai orang bukan Arab, kan, orang ajam. Tapi boleh baca Quran tu lebih lagi pada kami. Itu kelebihan orang Melayu. Cuma kita kena belajar lah. Itu bila kita belajar macam mana sifat huruf, macam mana kita nak sebut huruf-huruf ni, insya-Allah dia belajar ni dia bukan kira pada usia sebenarnya. Kalau mungkin kita ingat saya ni dah tua dah, tak mau dah nak belajar pun tak boleh dah kan. Padahal umur bukan segala-galanya sebenarnya. Sebabnya ada seorang anak murid saya, pelajar saya duk mengajar, ada kelas saya di Masjid Alwi tu. Saya mengajar kelas Iqra. Yang ni Iqra tapi untuk orang dewasa dan orang tua macam itulah. Iqra. Mengaji Iqra. Yang buku Iqra tu kan. Ada satu orang pak cik ni, saya tak sebutlah nama dia. Umur dia tak silap saya 70 lebih dah. 70 lebih. Kira mula-mula dia mai kat saya tu dalam keadaan yang memang dia tak kenal langsung. Masya-Allah. Huruf pun dia tak kenal. Alif batak tu pun dia nak hafal pun dia payah. Memang dia tak kenal lah. Kira macam tu lah, dia tak kenal. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan dia, kan, kesungguhan dia betul-betul, ustaz, saya betul-betul nak belajar baca Quran. Saya menyesal dulu muda-muda saya tak ambil kisah kan, macam itulah. Kan, mungkin dulu dia pun bukan kata orang lelaki-lelaki, orang hebat-hebat ni. Orang besar bukan kata orang biasa-biasa, memang dia sibuk dengan hai-hai dia dulu ni. Jadi sekarang ni dia dah boleh, disebabkan PKP ni jadi tak ada kelas lah kami nak buat. Dia dah masuk Iqra 4 dah tak silap saya. Mana kata dia dah boleh kenal dah boleh baca, dah boleh sebut dengan elok. Jadi itulah sabar sikit yang dapat saya sampaikan. Makna kata kita ni nak belajar Quran ni bukan mesti kita duk rasa kita ni dah tua, kita ni tak boleh dah. Tak. Dan ada juga yang orang yang saya kenal, dia bukan setakat belajar Quran, dia hafal Quran. Dia boleh hafal Quran. Umur dia 60 tahun dia baru start nak hafal Quran. Dan dalam masa 3 tahun atau 4 tahun dia dah boleh hafal satu Quran. Bermula daripada umur 60. Bermula daripada umur 60. Daripada baca Quran pun tak berapa nak cakap, sampai akan boleh baca Quran dengan baik dan juga boleh hafal Quran. Masya-Allah. Walaupun umur dah 60 lebih dah. Jadi kita nak sebut apa? Jadi di sini bukan dia masalah umur, dia masalah kita mau ke, kita tak mau ke. Yang tu. Kalau kita mau, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan dengan kesungguhan kita, dengan apa yang
betul-betul lah kita minta, ya Allah, saya betul-betul nak baca Quran, nak belajar baca Quran dengan baik, saya betul-betul nak hafal Quran. Jadi insya-Allah. Jadi itulah sebuah sedikit yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Jadi saya balikkan kepada pengerusi majlis. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Syarif Abdul Salam bin Syarif Sa'ad Al-Hafiz, pentahsin kita pada hari ini, yang telah pun memilih surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 yang boleh didapati pada halaman 496 untuk ditahsinkan bersama-sama kita di atas talian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang pendengar, penonton hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan ini berakhirlah kita punya talian interaktif pelis mengaji kita untuk hari ini. Kita berjaya mendapat 4 pemanggil. Kemarin 3 pemanggil, hari ini 4 pemanggil. Dah ada peningkatan 1. Mudah-mudahan kita akan ada peningkatan lagi, ataupun tidak mengapa kalau tidak ada sebarang peningkatan. Itu bukanlah menunjukkan kualiti kita berkurangan. Sebaliknya, kita akan memberikan anda yang terbaik, tidak kira kuantiti. Berapa jumlah pun kita akan bagi yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan di mana saja kita berada, di mana saja kita senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Seperti yang Ustaz sebutkan di penghujung penerangan tadi, apa yang kita boleh kata bukan umur itu menjadi pengukur, tetapi adalah kemahuan. Maka kita boleh ambil pepatah Melayu yang sering kali kita gunakan, di mana ada kemahuan, di situ akan ada jalan yang akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar, penonton hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya dengan ini menangguhkan majlis kita pada petang ini dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.